Kita dah sampai pun di orang kata episod yang terakhir untuk IDW Manifest Life Dubai. Oh my god. Betul macam heaven di tengah padang pasir kan? Look at the mosaic. Wow. Amazing. I love the sand. Definitely the best. What is the concept IDW? Ialah kita nak manifest kita punya life lah according to kita punya paradigm. Bermacam hotel, resort, palace, Airbnbs and the lifestyle here in Dubai. Banyak lagi design-design yang unik, ada yang traditional, ada yang modern, sangat berbalut. The whole journey of World Expo ni sangat amazing. Kita always ada macam kita punya point of reference to get us inspired. Apa yang kita bakal bawa kepada follower IDW. Definitely dari segi apa yang impossible. The best paradigm of design untuk Malaysia. Jauh kan perjalanan kita sepanjang 15 hari menjelajah bumi Dubai dan juga Abu Dhabi. Segala jerih payah macam mana kita punya experience kan. Ya betul. Kadang-kadang mungkin kita nampak akhir sekali cantik je video kan, tapi di belakangnya jom kita saksikan apakah di belakang tabir sebenarnya di sebalik episod Manifest Life in Dubai. Okay, I don't know where to start first because everything is really like Inilah ruang yang kita tunggu-tunggu. Cantiknya. Boleh pergi lagi. Sebenarnya nak pergi ke Dubai ni terlalu banyak benda yang kita rancangkan kan. Dia sebenarnya 2-3 bulan sebelum kita pergi ke Dubai ada banyak sesi discussion, sesi kita brainstorming because kita nak ke sana bukan hanya bercuti, kita nak pergi syuting. So surat demi surat kita cuba hantar dekat hotel nak dapat the consent dan sebagainya. Dan cakap pasal hotel, memanglah akhirnya kita melawat 7 hotel, resort dan kita pergi ke World Expo dan juga kita pergi menginap di 2 Airbnb di sana. Pilihan dia banyak kami, terlalu banyak sangat pilihan. Tapi dalam short period of 15 hari kita kena ambil hotel-hotel yang berdekatan dan juga sesuai dengan cita rasa kami di IDW. Cakap pasal kita syuting dekat negara orang ni, kita pun nervous juga because of course lah kita nak cuba bawa the best quality, the best sound untuk kita rakamkan segala perjalanan kita kat sana. Cuma kita ada 2-3 kerisauan lah. Obviously kerisauan pertama, kita dekat negara orang bukan senang-senang kita nak shoot. Jadi apa yang kita standby tu adalah kita bawa kita punya camera, equipment dan sebagainya. Tapi turn out to be majority, most of kita punya shooting dekat sana kita menggunakan iPhone 13 Pro. So surprisingly kami pun berdua surprise dengan result yang dapat sewaktu kita shooting tu. I think dia adalah filem quality. Dan sebenarnya kita pun sebelum nak pergi ke hotel-hotel ni, kita dah cuba call hotel untuk dapatkan kebenaran whether or not kita boleh shoot kan. Dan tempah dah bilik berapa malam kan tak boleh shoot, naya juga. Ada certain hotel memang kita dapat call dan diorang bagi kebenaran untuk shoot. Cuma dekat public area kita worry macam another guest tak berapa selesa. So maybe they will suggest untuk guna phone supaya nampak lebih normal lah. Considering that, ada hotel yang bagi kan, ada hotel yang tak dapat dihubungi. Jadi tak tahu nanti bila pergi nanti macam mana. Kita dah invest 1 malam kan, takut nanti dah pergi keluar kamera pun dah tak boleh. Jadi kami buat beberapa action plan. Dan sebenarnya tim kita yang pergi ke sana hanyalah 2 orang videographer sahaja. Seorang lagi host iaitu Alia dan juga seorang pembantu kami, Azuri. Kita pergi time tu pun sebenarnya towards winter lah kan. Tapi winter di negara Arab ni, dia punya winter pun panas juga. Tapi at least bearable. Kita ada tanyalah orang yang bawa Grab tu. Dia kata sebenarnya pada waktu sama kat situ, orang Arab sendiri pun tak berani nak keluar. Kalau letak pan untuk memasak tu, kita letak telur, dia kata a few minutes saja dah boleh masak telur tu. To that extent dia punya panas kan. Betul. Agak challenge lah sebab especially bila kita pergi World Expo tu, pagi-pagi pergi ke breakfast area dekat roof hotel tu, rasa feeling macam sejuk lah. Macam kat overseas feeling dia, jaket dia macam nak kena tebal lagi ni kan. Tapi bila dah keluar pergi World Expo, berjalan naik pukul 2 je,
dah berkicap dah dalam jaket tu kena buka. Konsep dia adalah kalau kita bawah shaded, kita akan rasa hawa sejuknya di padang pasir. Tapi bila kita direct sunlight, because of kalau perasan dekat sana tu lebih daripada 4 tahun tak hujan, jadi dia secara keseluruhannya dia tak berawan. Jadi kita akan always sentiasa dapat direct sunlight. Jadi UV dia tu yang buatkan kita rasa panas dan tak selesa. Cuma bila kat World Expo tu dia memang kena beratur sebelum nak masuk. Dah masuk belakang cerita. Sebelum masuk tu, itu yang mencabar bila kita ada certain pavilion, kita perlu beratur tengah hari. Itulah dia, masa tu kita dah jadi macam mana, nak kena balik tukar baju ke macam mana ni kan. Kat situlah ekstrim pertukaran cuaca tu. Okey, nak cakap pasal hotel dan resort best ni, obviously lah kita suka semua kan. Dah kita yang pilih nak pergi ke situ kan. Tapi kalau nak cakap memorable dan yang paling dekat dengan hati kita, kalau saya personally, saya akan suka Bab Al-Sham. Bab Al-Sham adalah pertama, because why? Masa kita betul-betul perjalanan nak ke sana tu sejam, dan kita berada dekat tengah padang pasir, tiba-tiba ada satu oasis yang mana ada resort 5 star kat situ, dan the experience of everything dan juga dari segi hospitality, design, saya rasa sangat best. Dan dekat situlah saya berpeluang untuk berenang dan mandi menyelam dekat situ. Best sangat. Okey, untuk saya pilihan nombor 1 mestilah Jumeirah Al-Qas. Dan Jumeirah Al-Qas ni sebenarnya dalam perancangan kami adalah yang last kali, alternate daripada hotel yang Cik Hakim cakap tadi tak berjaya kita pilih lah. Actually dah book dah. Actually dah book. Tapi bila kita nak cari ganti tu, saya nampak Jumeirah Al-Qas, dan saya nampak dia adalah sangat penuh dengan ornament yang kita takkan dapat dekat hotel biasa. Ataupun even saya rasa kat Malaysia pun tak ada hotel yang ada richness macam Jumeirah. Kami pun tak sangka, alhamdulillah dapat pergi. Dan bila setibanya di Jumeirah tu, dia memang ada satu vibe yang macam mana nak cakap, dia memang exciting dia tau. Dia ada The Palace punya vibe. Saya tak tahu lah nak panggil The Palace ke apa, tapi dia sangat-sangat menggembirakan bagi saya lah kan. Dan sebenarnya sepanjang duduk di hotel-hotel tu, Jumeirah betul-betul buat saya rasa tidak bekerja. Betul-betul buat saya rasa rehat. Walaupun kat bawah tu ada party lah apalah kan. Tapi the place tu dengan segala macam tempat yang kita boleh explore dekat Jumeirah tu saja. Dan kan dia ada banyak lots of Jumeirah lain tepi tu. Lepas tu kami experience spa, experience Thai food kat sana. It is really a magical lah Jumeirah. That's it. Energy nak cakap pasal energy, macam mana kita maintain kita punya energy 15 hari shooting every day kan. Daripada pukul 6 pagi kita dah keluar, betul, sampailah ke lewat malam, kadang-kadang sampai pukul 1, pukul 2 baru boleh tidur. Yang paling awal kita bangun adalah waktu kita belon panas, kita kena keluar rumah, keluar daripada hotel tu pukul 4 pagi. Tapi before kita cerita pasal kita pun nak say thank you jugalah dekat tim-tim kita, Hairi, Ajin, Zurin, Alia, yang diorang tu sebenarnya sepatutnya lebih berat daripada kami kan, nak menyusun segala benda, nak record sana sini kan. Lepas kita dah habis syuting, kita dah rehat, dia syuting lagi, dia pergi ambil insert dan sebagainya. Betul. I do believe that kita semua ada satu vision di mana nak membawakan the best of Dubai kepada Malaysia, dan kita nak cuba ambil seboleh mungkin dari sudut mata travelers kan. Kalau kita ambil secara dasar je tak best, jadi kita cuba nak ambil detail sikit untuk anda semua boleh experience. Tak pergi Dubai pun rasa macam dah sampai Dubai. Cakap pasal makanan ni, sebenarnya bila kita experience dekat hotel-hotel tu, boleh kata makanan dia international foods lah, international cuisine, di mana boleh kata hampir sama je kita pergi mana-mana hotel, lebih kurang macam tu. Cuma bila kita experience dia punya local food, macam kita pergi Al-Sif, kita pergi yang dia punya kedai-kedai tu, dan kita boleh mula experience kedai-kedai di Arab. In general bagi saya di Dubai ni, dia punya makanan adalah rich of taste, because
kan rempah ratus pun datang daripada Middle East dan baru dia spread kepada dunia kan. Jadi bila kita makan apa-apa mungkin dia ayam je, tapi ayam dia penuh flavorful. Kalau kita makan nasi Arab tu rasanya macam nampak rupa dia macam nasi Arab dekat Malaysia, tapi rasa dia berbeza because of rempah-rempahnya pun berbeza. Jadi bagi saya dia punya food flavorful, portion pun banyak. Jadi kalau kata nak diet, jangan pergi Dubai. Itulah saya boleh cakap. Overall yang saya dapat daripada Dubai ni, boleh kata bagi saya servis, teknologi dan juga planning. So macam kalau kita cakap pasal servis tu, in general, servis di Dubai dan Abu Dhabi dia bagi a very good rating of the service lah. Secara overall, maksudnya bukanlah kita berada dekat hotel atau resort je, kita pergi jumpa dia punya Grab lah, dia jumpa orang kat pasar dan sebagainya. In general, orang dia semua baik-baik dan juga servis yang bagus. Yang paling saya impress adalah masa kita dekat Old Dubai, kita bayar ada certain amount dekat orang yang tolong angkat barang kita. Kita masuk ke dalam kedai ke, masuk dalam mall ke, barang kita kat luar tu, kita macam, saya ada risau kan, macam tak hilang ke barang kita? Orang cakap takkan hilang sebab orang dia sangat amanah. So benda tu bagi saya priceless. Kalau kat Malaysia ni mungkin kita kena lebih berhati-hati kan. Jadi itu dari segi servis. Dan kedua pula adalah teknologi. As we all know, banyak kali kita share sepanjang 13 episod kita di Dubai ni, teknologi dia adalah antara yang terbaik because Dubai dia dapat the fastest growing city in the world, dan juga Dubai itu sendiri dia mengumpulkan the fastest, the highest, the best of the best dekat Dubai, termasuk dengan teknologi. So kita boleh experience, tambah-tambah lagi kita pergi World Expo kan. World Expo tu not only Dubai punya teknologi, the whole world punya teknologi berkumpul letak dekat World Expo Dubai. Dan yang ketiga adalah planning. Macam saya cakap lah, Dubai ni macam mana dia boleh jadi the fastest growing city in the world adalah dia ada 50 tahun planning daripada tanah Dubai tu, tanah padang pasir tu, daripada tanah kosong menjadilah sampai super city. Jadi dia dah ada planning yang sangat lengkap. Jadi semua pembangunan dia adalah berjalan hampir serentak dan dia adalah massive scale of development. Bagi B pula, antara 3 benda penting yang B belajar kat sana ialah design tadi kan. Kalau kita tengok design dia tu, macam mana dia menggunakan teknologi and design yang terbaik semua berada di Dubai. Dan kita pula kali ni pula pergi ke Dubai World Expo. Jadi dapatlah kita melihat bukan sebenarnya design tu berada di World Expo, tapi di Dubai tu sendiri macam World Expo yang sangat besar, and it is an international punya World Expo. Itu yang belajar yang pertama lah. Yang nombor 2 ialah tentang culture kan. Kita boleh tengok macam mana sebenarnya rakyat Dubai ni adalah sebilangan sahaja di Dubai. 1 juta daripada 8 juta. Jadi yang selebihnya adalah imigran. Tapi apa yang kita nampak kat sana, the culture of Dubai tu adalah diadaptasi oleh semua orang sampai kita dah tak boleh beza yang manakah imigran, yang manakah orang Dubai kan. Sebab dia dah hampir sama dan the culture is there. Itu yang sebenarnya kita nak di dalam negara kita atau di dalam institusi ataupun syarikat kita. Betul, kan. kita welcome diversity. Exactly, kita welcome diversity, tapi kita mesti memegang culture kita sendiri dan kita tahu macam mana culture tu juga boleh dipegang sama-sama oleh the whole organisation. Itu penting lah yang saya belajar. Dan ketiga ialah macam mana history, mereka menjaga antara history dan juga the future kan. Jadi kita boleh tengok di dalam Dubai tu ada part yang historical dan kekal menarik kan, kekal menarik dan di groom lagi supaya boleh orang kata commercialize kan? Dan menjadi tourist attraction kan. Tapi dalam masa yang sama, Dubai memang kita tahu welcome teknologi so well. So kadang-kadang kawasan historical tu pun dah di-embedded dengan teknologi, menyebabkan semua benda adalah sangat well planned dan tersusun serta organize. Sampai sinilah saja perkongsian kami bersama anda melalui journey kami Manifest Life in Dubai. So kami harap anda semua terhibur melalui setiap episod yang kami kongsikan bersama anda. Kepada anda yang belum lihat lagi, banyak lagi episod kita yang lepas-lepas, boleh tonton balik daripada episod 1 sehinggalah ke episod 13. Anda boleh layari semua 13 episod ni di YouTube kita, IDW Design and Build, dan juga anda boleh download IDW Design Super Apps. Saya Hakim dan saya B. Kami daripada IDW Manifest Life in Dubai.
macam I'm the winner, I'm the winner. Kita literally berada di bangunan ataupun tower tertinggi di dunia untuk tahun 2021. This is awesome. Dia overlooking the Burj Al Khalifa. Oh. So kita dah menaiki boat nak pergi ke Old Dubai. Saya suka bila kat sini melihat the architecture. The scene